Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih lagi pada dalam solat fardhu ain dalam ruangan munakahat. InsyaAllah pada kali ini kita akan mendalami lagi persoalan nikah dalam kalau mengikut dalam majalah Fardhu Ain itu edisi yang ketiga. Jadi persoalan hari ini yang kita akan bincang ialah nikah selamatkan iman, tingkatkan ibadah. Maknanya dengan hasil pernikahan tu boleh tingkatkan iman, boleh selamatkan iman kita dan tingkatkan ibadah kita. Okey, kalau kita lihat di sudut hadis yang telah bincangkan sebelum ini dan juga firman Allah, jelas bagi kita perkahwinan itu ada beberapa hukum. Cuma kita lihat di sini Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya ada menyebut antara tujuan berkahwin ialah untuk menghilangkan tekanan perasaan terhadap wanita yang sentiasa datang mengganggu dalam ibadah. Yang keduanya ialah untuk melihara dirinya daripada godaan syaitan yang sentiasa membawa ke arah perkara yang haram. Dua perkara ini yang saya lihat penting untuk kita bincangkan di sini, iaitu seseorang yang telah layak untuk berkahwin, orang lelaki atau perempuan yang kita lihat sentiasa ke arah berkahwin, nak berkahwin, sentiasa selalu berjumpa lelaki dan perempuan, ataupun rasa selalu suka berdating dan sebagainya. Mereka ni dah masuk dalam kategori berkelayakan untuk berkahwin. Tapi apakah tindakan seharusnya yang mereka lakukan? Adakah sepanjang masa mereka akan berterusan begitu? Tentu tidak. Di sinilah perlunya hubungan mereka ni dipantau oleh ibu bapa, dan ibu bapa perlu mendorong mereka supaya berkahwin. Cuma kadang-kadang dalam hal ini anak-anak bila datang mengadu kepada bapa nak berkahwin, dihalang oleh ibu bapa. Jadi inilah perkara yang perlu kita perhatikan, bahawa ibu bapa juga kadang-kadang menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Jadi mereka tidak membenarkan anak berkahwin, dengan sebabnya anak mereka melakukan kerja-kerja dosa. Jadi sebenarnya kalau seorang anak itu dah kita lihat layak untuk berkahwin, dah ada ilmunya, ada pendapatannya, dan sebenarnya mereka ibu bapa sepatutnya menggalakkan mereka berkahwin. Kenapa? Kerana nak menyelamatkan mereka daripada melakukan dosa-dosa seterusnya. Kenapa? Kenapa perlu berkahwin? Kerana hubungan lelaki dan perempuan itu ada batasnya. Hubungan lelaki dan perempuan itu ada batasnya. Kalau sekadar belum berkahwin, perjumpaan itu adalah haram. Sentuhan lelaki dan perempuan itu ada haram. Malah bercakap, berdialog, bersembang, itu juga boleh membawa kepada haram. Oleh itu, untuk menyelamatkan hal itu, mereka hendaklah berkahwin. Jadi berkahwin itu adalah satu tindakan yang baik. Okey, dalam hal ini bila seorang lelaki atau perempuan berasa keinginan nak kahwin, apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan ialah mereka segera mengadu kepada kedua ibu bapa mereka. Ini dalam Islam sebab kita tidak mahu berlaku dalam masyarakat yang ada sekarang ni, mereka bertindak sendiri. Tindak sendirian, berkahwin, nak cari pasangan mengikut kesukaan masing-masing. Tidak salah mencari, tapi
mereka perlu merujuk kepada ibu bapa mereka, kerana ibu bapa mereka yang ada pengalaman berkahwin itu tentu lebih tahu bagaimana susun galur yang patut mereka lalui. Okey, dalam masyarakat kita, kalau sekiranya zaman dulu, ibu bapa mencari sendiri mencari sendiri pasangan untuk anak-anaknya, utamanya anak perempuannya lah. Kenapa? Itu kena lihat keadaan itu. Kerana biasanya perempuan jarang keluar rumah. Jarang keluar rumah zaman dulu. Kalau keluar rumah pun dengan tutup, dengan tak nampak muka. Jadi lelaki nak kahwin tak jumpa. Dia takkan jumpa. Jadi itulah sebabnya berlakunya ibu bapa mencari pasangan untuk anak lakinya. Jadi maknanya pihak lelaki bagi tahu mencari jiran-jirannya yang ada anak perempuan, dan dia terus melakukan risikan akhirnya berlaku perkahwinan. Tapi situasi keadaan itu kalau kita bawa zaman sekarang tak sesuai lah. Kenapa? Kalau perempuan tu dah sepah di mana-mana, dapat lihat di mana-mana saja. Jadi kalau kita kata biar aku cari pun tak sesuai juga. Nanti anak kata dia setiap hari tengok perempuan ni, dia tahu. Jadi maknanya itu kata dia, boleh kita cari, tapi aduan kepada ibu bapa itu, minta panggil ibu bapa itu adalah penting. Jadi itulah keadaan yang membezakan dan dulu dan sekarang. Dulu ibu sepenuhnya di ibu bapa, tapi kedua ni dia boleh cari sendiri, tapi dia kena maklum kepada bapa untuk dapatkan perkenan. Mudah-mudahan dengan itu lebih baik untuk pasangannya di masa akan datang. Dekat itu dulu kita bicarakan ini, dan kita akan sambung sikit lagi selepas ini dengan Puan Mona. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, kali ini kita lihat bagaimana untuk memilih calon. Tadi kita melihat bahawa lelaki dan perempuan dibenarkan untuk mencari sendiri, tapi dirujuk kepada ibu bapa untuk pengesahan, persetujuan. Jadi lihat di sini bahawa sudah ada keringanan kepada pihak lelaki atau perempuan untuk mencari calon sendiri. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan pilihan yang tepat? Sinilah yang perlu kita lihat mula bagaimana yang dipandukan oleh Islam. Okey, kalau kita lelaki atau perempuan ada calon yang dipikirkan baik, aduan kepada ibu bapa itu penting, lapor kepada ibu bapa itu penting. Nanti ibu bapa lah akan merisik semula, akan berjumpa dengan pihak perempuan ataupun lelaki, jumpa. Kata contohnya pihak lelaki berkenan kepada seorang perempuan, dia beritahu ibu bapa dia, dan ibu bapa itulah akan pergi jumpa pihak perempuan. Merisik ni satu sunnah juga sebenarnya. Merisik bukan meminang. Dia macam contohnya boleh jadi dia bertanya dengan jiran sebelah, boleh jumpa orang yang terdekat dengan dia, merisik apa kedudukannya.
dia kahwin ke belum, dah ada tunang ke belum, itu semua. Begitu juga kalau perempuan berkenal dengan seorang lelaki. Dia mengadu ke mak dia. Okey. Mak dia boleh pergi cari pihak lelaki tu. Maknanya dalam Islam ni tidak ada perbezaan di antara lelaki dan perempuan, siapa nak resik siapa. Cuma dalam ni jangan kita terkeliru dengan budaya Melayu. Orang Melayu kita ni dia kata pergi cari timba. Dia kata takkan pergi nak cari timba pula. Ni takkanlah perempuan nak cari lelaki. Maknanya satu tanggapan yang salah, bahawa perempuan tak boleh cari lelaki. Persepsi tu yang salah, yang dalam masyarakat Melayu lah. Tapi sebenarnya dalam Islam boleh lelaki cari perempuan, perempuan cari lelaki. Cuma kena laporkan kepada ibu bapa untuk ibu bapa merisik. Jangan merisik sendiri. Merisik sendiri tak boleh. Hal kesalahan. Kenapa? Takut terbabas. Okey, kenapa saya kata gini? Kenapa dalam sejarah Islam berlaku perkara ni, iaitu Siti Khadijah merisik dan meminang Rasulullah SAW. Ini berlaku dalam sejarah, walaupun ketika itu belum Islam, tapi berlaku dalam masyarakat Rasulullah, dan itu dah diamalkan. Jadi Khadijah berkenan pada Rasulullah, lalu dia menggunakan pekerja dia untuk merisik Rasulullah, dan akhirnya Rasulullah terima. Jadi maknanya sudah berlaku sejarah tu. Jadi kenapa kita tak boleh buat sekarang? Boleh. Tapi itulah persepsi yang salah di kalangan orang Melayu kita, menyebabkan kadang-kadang itulah mungkin berlaku kata istilah sekarang under two. Itulah berlaku sekarang ni, anak dara tua. Sekarang ke istilah tu apa? Apa ni? Apa istilah saya lupa nama. Jadi apa nama, sebab apa? Nak tunggu lelaki masuk. Tak mau cari. Bila pun tak dapat. Apa salahnya kalau dia berjawatan besar, gaji 3,000 4,000, jadi bos pejabat. Kalau nak cari orang masuk, mungkin orang tak masuk sebab dia gaji besar. Dia kena carilah. Boleh boleh. Okey. Cuma dalam hal ini bila berlaku itu risikan itu penting. Kenapa risikan penting? Kerana di situ nilai keserasian. Nak cari keserasiannya. Itu dalam Islam disebut kufu. Kufu. Jadi ibu bapa yang menentukan kufu tak kufu. Tapi dalam Islam bila nak menentukan kufu ni ialah wanita. Contohnya, seorang lelaki berkenan seorang perempuan. Perempuan ni gaji besar, lelaki kuli contohnya. Maka di sudut beberapa akan menilai kufu tak kufu lelaki tadi. Kalau sekiranya berdasarkan itu, tentu tak kufu. Tak kufu. Tapi nilai di sudut lain pula, imannya contohnya. Iman dia ini apa tinggi. Perempuan ni walaupun gaji besar, iman tak mana. Ilmunya tinggi. Lelaki dia ilmu pelajar tinggi macam tu, agama. Yang ni kurang walaupun gaji tinggi. Maka ini juga masuk dalam kufu. Mana kufu tak semestinya dalam sudut jawatan tinggi sebenarnya. Jadi ini perlu penilaian. Ini tujuannya untuk berisikkan itu sendiri. Kemudian bila berlaku perisikan, barulah terus dengan peminangan. Peminangan juga termasuk dalam sunnah SAW. Kenapa minang? Pinang ni macam kita, ibarat kalau kita nak beli kereta, kita kena bayar down payment. Kita kena pergi book dia. Kita tak boleh keluar hari tu juga. Pergi kedai, pergi kedai tu, kita dah berkenan tu, kita bayar down payment, kita ni lah, kita book ni kita ni. Jadi kami buat 3 bulan ke 2 bulan ke, kita dah keluar baru kita boleh. Itulah tamsilannya kalau kita nak faham. Jadi bila kita bertunang dalam tempoh tertentu baru kita boleh kahwin. Di sini saya juga nak sebut bahawa kadang-kadang kita dah tersilap pandang dan tersilap langkah.
bila kita meminang, kita rasa itu anak yang punya. Bila kita dah jadi pinang ni siapa ni? Ni tunang aku. Ni siapa ni? Ni tunang saya. Jadi bila jadi tunang, boleh bawa ke Ulu Keleh, bawa sana sini, pergi sana, pergi shopping, pergi macam-macam lah. Kadang boleh tidur sekatil pada. Ini masalah yang kita terlepas pandang. Padahal baru tunang saja. Ibarat kalau kereta tadi dia bagi 5,000, bagi 5,000 10% down payment, bolehkah dibawa ke mana-mana kereta tu? Tentu tidak boleh. Tentu kereta tu duduk situlah. Nak pegang steering boleh kot. Tapi tak boleh bawa ke mana. Begitulah ibaratnya kalau kita bertunang, jangan bawa ke mana-mana. Okey. Itu kedudukan sebenarnya. Di sini saya nak sebut sini bagaimana kelayakan, bagaimana cara kita milih tunang, pilih calon. Orang lelaki, Rasulullah sebut sini, seorang wanita itu dikahwini untuk jadi isteri kerana 4 sebab atau 4 perkara. Pertamanya apa? Harta kekayaannya. Kerana harta kekayaannya. Yang kedua, kerana keturunannya. Yang ketiga, kerana kecantikannya. Dan yang keempat, kerana agamanya. Ini Rasulullah sebut. Perempuan lazimnya dikahwini ataupun dipilih berdasarkan 4 perkara. Pertama, kerana kekayaannya. Kedua, keturunannya. Tiga, kecantikannya. Dan keempat agamanya. Tapi Rasulullah sebut akhirnya, pilihlah yang agama, kerana itulah yang akan menyelamatkan imannya. Jadi inilah perkara yang paling penting saya rasa untuk kita pilih sebagai calon kita. Urainya kita akan bincang sekarang ni. Jadi jangan ke mana-mana. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, Kenapa Rasulullah sebut pilihlah yang beragama? Cuma bila sebut agama ni, janganlah kita kata sebab dia Islam, bukan. Maksud agama tu ialah orang yang pendiriannya kuat, imannya kuat, dan ibadahnya kuat. Itu maksud agama. Bukan kerana sedia Islam saja. Sebab ramai yang Islam, tapi ramai juga yang tidak beragama. Jadi beragama di sini ada yang menjadi punca segala-galanya. Kalau seorang itu yang dipilih itu beragama, maka kecantikannya, hartanya, keturunannya semua termasuk dalamnya. Tapi kalau seorang yang ada kecantikan, belum tentu agamanya kuat. Kalau semata-mata keturunannya baik, belum tentu agamanya baik. Begitu juga kecantikan, bagainya. Jadi maknanya tiga-tiga ni hanya akan jadi kuat bila agamanya kuat. Bila agama kuat, akan jadilah kecantikan itu lebih terselah, keturunannya lebih baik, dan sebagainya, dan harta kekayaannya boleh dimanfaatkan yang terbaiknya. Iaitu agama tu menjadi pilihan utama bagi sesuatu pasangan yang nak berkahwin. Tapi
Ya, kalau kita lihat pada hari ini, sejarah membuktikan bahawa bila seseorang itu berkahwin, walaupun dah lama berkenalan, walaupun dah lama kita lihat bertunang, bercinta sebagainya, tapi bila berkahwin, kadang-kadang 2-3 bulan saja dah bergaduh, kadang bawa anak seorang dah bergaduh sebagainya. Kenapa? Inilah di antara sebab-sebabnya. Mengapa? Kerana pilihannya itu tidak menepati kehendak Islam. Sebab itu utamakan agama itu sendiri. Okey, kalau seorang tu dah kuat agamanya, khususnya wanita yang kuat agamanya, dia akan menjaga kehormatan rumah tangga, akan menjaga kebaikan rahsia-rahsia suami, dia akan menjaga adab sopan dan maruahnya ketika mana-mana pun. Sebab itu dalam Islam, bila seorang tu berkahwin, dia ada hak dan tanggungjawab yang mesti dijaga. Hak suami dan hak isteri, dan masing-masing juga ada tanggungjawab. Dan ini Rasulullah memberi panduan kepada kita. Dan berikut hadis, sebuah hadis Rasulullah SAW, haqquz zawj al-mar'ah alla tahjur firasahu wa anta biraqismah wa antuti'a amrah wa alla takhruja illa bi'izni wa alla tudkhila ilaihi ma yakrah, rawahu Tabrani. Hadis ini memberi penjelasan tentang hak seorang lelaki, hak suami yang mesti dipatuhi oleh isteri. Yang pertama, tidak meninggalkan tempat tidur suami. Kedua, menerima seadanya pemberian suami. Ketiga, mentaati perintah suami. Keempat, minta izin suami ketika hendak keluar rumah. Dan kelima, tidak membawa masuk orang lain yang dibenci suami ke dalam rumah. 5 perkara yang menjadi hak suami, tapi isteri yang kena ambil perhatian dan memberi tanggungjawab kepada untuk menyelesaikan masalah atau hak suami tadi. Di sini kadang-kadang isteri terlepas pandang. Tidak meninggalkan tempat tidur suami adalah suatu tajuk ataupun suatu perkara paling besar yang menjadi punca kebahagiaan rumah tangga. Rumah tangga itu akan jadi lebih baik apabila hubungan suami isteri rapat di tempat tidurnya. Tapi itu jugalah menyebabkan keruntuhan rumah tangga apabila suami jarang bertemu isteri. Bila suami jarang jumpa isteri, kadang sebulan tak pernah, ataupun bertahun-tahun tak jumpa, tak bertemu, tak tidur lah maksudnya, maka dia itulah punca-punca keretakan rumah tangga. Itulah kadang-kadang berlaku, orang kata ada pair dia dengan perempuan lain, ada macam-macam lah yang buat. Jadi sebenarnya tu berpunca daripada kerenggangan rumah tangga, kerenggangan mereka dalam bilik tidur tu. Jadi sebab itu isteri kena ambil perhatian bahawa itu adalah hak suami yang mesti dipatuhi, dijaga. Kalau dia tinggalkan perkara itu, akan menyebabkan keruntuhan rumah tangga berlaku. Itu baru yang pertama. Yang kedua, yang ketiga tu mentaati suami, minta izin suami kita keluar rumah dan sebagainya. Ini kadang-kadang terlepas pandang. Minta izin suami ketika nak keluar rumah. Kadang-kadang isteri ni ambil tak kisah. Kenapa? Dia nak pergi mana pun keluar ikut suka saja. Keluar tanpa pengetahuan suami. Bagi contoh, isteri pergi kerja, suami pun kerja juga tapi tempat lain-lain. Tapi yang suami tahu isteri pergi kerja satu syarikat. Tapi dia tak tahu isteri dia keluar mana-mana dengan bos ke, dengan siapa ke, dia tak tahu. Jadi kalau sekiranya tanpa pengetahuan suami, boleh jadi akan dia keluar, akan dilaporkan kepada dia, dan itu akan berlakunya pergaduhan rumah tangga. Dan hal ini juga kadang-kadang kita terlepas pandang. Minta izin dengan beritahu tak sama. Kalau suami kata, isteri kata, abang saya nak pergi kedai, itu beritahu, bukan minta izin. Dalam Islam, minta izin bukan beritahu. Di sinilah kadang-kadang terlepas pandang menyebabkan berlakunya pergaduhan. Itu punca-punca pergaduhan rumah tangga. Seterusnya Rasulullah bersabda untuk wanita pula.
Haqqul mar'ah 'ala zawj al-tut'amaha idza at'ama wa yaksuha idza tasa wa la yadrib wajhaha wa la yuqabbih wa la yahjur illa bil bait. Maksudnya hak isteri yang wajib dijaga oleh suami. Pertamanya, memberi makan kepada isteri apa yang kau makan. Yang kedua, memberi pakaian apa yang kau pakai. Ketiga, jangan mukul muka isteri. Keempat, tidak menghina isteri. Dan kelima, tidak meninggalkan isteri kecuali dalam rumah. Dan hal ini mungkin para suami lupa pula bahawa inilah hak suami yang perlu diberi perhatian, iaitu nafkah. Nafkah ada 3: bagi makan, bagi pakaian, dan tempat tinggal. 3 ini mesti adalah nafkah. Tapi nafkah 2 yang pertama itu yang paling penting sekali, iaitu beri makan. Beri makan adalah nafkah, bukan duit. Yang kadang kita terpandang nafkah bukan duit, bukan bagi duit sebulan 100,000, bukan itu duit. Itu belanja kita bagi kalau kita, suami tidak bersama isteri. Mungkin dia nak keluar session, nak pergi jauh ke 2-3 hari sebenarnya, dia bagi duit lah. Tapi kalau suami bagi makan balik, bukan berulah untuk 1 hari itulah nafkah. Soalnya dalam hal ini juga disebut sini wala yadrib wajha, tidak boleh mukul muka isteri. Jadi muka isteri itu tidak boleh pukul, itu hak isteri. Hak isteri mana dia pelihara kecantikan dia, wajah dia itu tidak boleh dicerobohi oleh suami. Suami tidak boleh pukul muka isteri. Kenapa? Bahagian muka adalah sensitif yang akan boleh merosakkan muka. Bahagian lain tak apa. Namun pukulan yang masuk ini ialah pukulan mendidik, bukan mendera. Kalau kita mendera isteri, hukumnya adalah kesalahan. Bukan saja kesalahan di agama, disebut undang-undang negara juga salah. Sebab itu dalam orang Islam kita tidak boleh mendera isteri kita dan apa juga. Jadi kenapa? Isteri itu adalah amanah yang Allah amanahkan kepada suami untuk menjaga zahir dan batin. Jadi itulah perkara yang perlu kita faham, bahawa dengan perkahwinan juga, dengan perkahwinan itu kita boleh dapat menyelamatkan iman kita, iman lelaki dan isteri, dan dengan pada yang sama dapat meningkatkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.